Salam takziah buat Puan Dina Yusof. Hari ini saya nak cerita sikit pasal bahaya parasit toksoplasmosis. Ini untuk kesedaran ramai lah. Sebab saya perasan ada yang agak negatif sikit komen dekat ruang Puan Dina Yusof. Jadi sebenarnya kita nak kena faham dulu apa tu parasit toksoplasma. Khas untuk orang yang tengah ikhtiar hamil, terutama siapa yang pernah diuji dengan keguguran sekurang-kurangnya 3 kali berturut. Ataupun siapa yang pernah hamil dan tengok-tengok baby tu tiba-tiba dah tak ada nafas. Mula-mula ada fetal heart, tiba-tiba tak ada. Jadi salah satu kuman yang paling bahaya anda kena suspek adalah toksoplasmosis. Jadi macam mana nak check kuman ni? Anda boleh ambil darah lah. Okay? Kita boleh detect melalui pelbagai cara. Salah satu adalah melalui blood culture. Torch, toksoplasma, kita nak tengok ada kuman toksoplasmosis ke, rubella, chlamydia, penyakit kelamin dan sebagainya yang menyebabkan janin tak survive. Ataupun boleh jadi sexual transmitted disease. Keputihan GBS pun antara faktor kenapa janin tak survive. Toksoplasmosis ni adalah sejenis parasit. Dia memang boleh terdapat di najis kucing, tapi tak semestinya di najis kucing. Okey, antara salah satu faktor adalah di najis kucing yang mana kucing ni suka makan rodent, haiwan liar. Okey, haiwan liar ni contohnya macam tikus. Dan toksoplasma ni dia sejenis parasit yang mana telur sis dia tu boleh hidup lama dekat tisu-tisu haiwan yang tercemar dan dia suka hidup dan membiak dengan jayanya di suhu badan mamalia, badan yang berdarah panas lah. Contohnya macam tikus, kucing, lembu, okey, sebarang haiwan yang beranak, okey, melahirkan anak. Maknanya tak semestinya dengan najis kucing. Kadang-kadang ada possibility daripada najis kucing. Toksoplasma ni juga boleh terdapat dalam daging haiwan. Contohnya macam lembu. Toksoplasma ni dia suka hidup dekat soil, dekat tanah. Lembu ni makan rumput. Rumput ni pula tercemar dengan toksoplasma. Dan dia makan dan dia punya telur sis tu berada dekat dia punya perut, dekat daging-daging, otot-otot lembu. Jadi kita pun makan western. Contohnya kita request lembu yang tak dimasak sepenuhnya. Medium rare ke kan. Lembu, kambing. So kat mana lagi toksoplasmosis ni boleh dapat? Dekat salad yang tak dibasuh bersih. Tips dia untuk mencegah daripada toksoplasmosis ni adalah kita kena elakkan sebarang makanan yang tak dimasak sepenuhnya. Terutama sampai tengah ikhtiar hamil ataupun yang tengah mengandung. Sebab toksoplasmosis ni dia tak boleh mati begitu aja, melainkan kalau kita betul-betul masak masakan tu. Dan kalau sayur, pastikan anda potong di papan pemotong yang berasingan daripada papan pemotong daging. Ni antara tips penting. Alright, untuk mencegah toksoplasmosis. Ramai orang tak perasan benda ni. Kadang-kadang kita rasa dah basuh salad, tapi sayur yang mungkin kita potong dekat papan pemotong daging. Papan pemotong daging sebab itulah kena separate dengan papan pemotong sayur. Simptom awal nak tahu kita ada toksoplasmosis ke tidak ketika kita mengandung, kita boleh tengok saiz baby. Saiz baby tu tak membesar ikut minggu. Antara simptom dia adalah intrauterine growth restriction, IUGR. Maksudnya saiz perkembangan kepala, perut dengan femur, tulang femur baby tu dia tak berkembang ikut minggu. Contohnya dia ada delay 2 minggu. Patutnya saiz kehamilan 12 minggu tapi saiz baru 10 minggu. Contohlah. Simptom lain tengok pada hepatosplenomegaly, ada bengkak pada hati, bengkak pada limfa baby, hydrocephalus. So siapa yang pernah ada sejarah janin yang tidak normal, contohnya ada sejarah mengandung hydrocephalus, kepala baby lebih besar daripada ukur lilit abdomen dan juga tulang femur. Tu kena suspek mungkin sebenarnya ada toksoplasmosis. Jadi ada rawatan dia. Sekejap lagi saya share apakah rawatan dia. Kalau baby ni survive, dia dah selamat dilahirkan. So simptom ketika selepas dia bersalin pula, tengok pada mata. So ada risiko retinopati. Perkembangan mata tak dapat develop. Simptom untuk orang dewasa, kalau kita ni nak tahu simptom awal dia juga tengok pada mata yang kerap gatal. Ada mata kemerahan, itu pun tanda-tanda juga possible toksoplasmosis. Kulit gatal-gatal, meruam, macam ala-ala eczema. Itu pun tanda-tanda ada parasit dalam darah kita. Dan untuk wanita dia kerap gugur, mengandung je kerap gugur. Ada yang allergic lah, dia jadi tiba-tiba bronchospasm. Punya simptom macam flu-like syndrome.
Dia boleh jadi demam, orang yang demam ataupun sesama berpanjangan, okey, dalam on off dalam sebulan. Maknanya imunisasi badan dia on off sebab sebenarnya dalam darah tu dah ada parasit. Dan siapa yang pernah alami bengkak. Orang kata orang Terengganu apa? Bengkok keng bengkak dekat sebarang sistem limfa lah, dekat leher, dekat ketiak, dekat mana-mana sistem limfa. So untuk kes macam ni, untuk orang dewasa yang imunisasi badan dia tak ada masalah, biasanya dia punya toksoplasma tu dia boleh hilang sendiri. Tapi ada kes yang toksoplasmasis ni dia dalam latent. Dia masih berada dalam tisu kita. So bila berada dalam tisu kita, andai kata one day kita mengandung, alright, dia boleh jadi early stage ataupun late stage masa baby tu tengah membesar. Toksoplasmasis ni dia boleh transfer daripada uri ke tali pusat anak. Itu yang kadang-kadang anak ni berkembang cantik 8 bulan, 9 bulan. Tapi bila dia ada something wrong, contohnya imunisasi badan dia tiba-tiba drop, tiba-tiba je toksoplasma gondii ni boleh hidup balik, acute, active phase, dan dia ada risikolah transferable ke uri tali pusat anak. Jadi macam mana nak mencegah? First thing first, memang anda kena buat ambil antibiotik profilasis untuk support balik kehamilan yang akan datang. Pyrimethamine, sulfadiazine dan folic acid. Jadi dos yang sepatutnya, so kena jumpa doktor juga apa-apa pun. So harap membantu dan jangan putus asa. InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik nanti. Okay, untuk semua yang tengah berjuang ikhtiar hamil tu. Jangan lupa follow TikTok ni. Dan untuk semua yang nak cepat hamil, tengok tips-tips cepat hamil yang saya pernah share dekat playlist atas tu.